iaitu marah. Dan kalau boleh kita berkenalan dulu dengan sifat marah, dan kalau sempat kita masuk kepada cara-cara mengubati sifat marah, bagaimana nak mengawal dan mematahkan sifat marah yang ada dalam diri kita, bukan diri orang. Kita kena kawal marah dalam diri kita, bukan diri orang. Dan kita nak bicara kepada hari ini ialah tentang sifat marah yang ada dalam diri kita yang mungkin boleh menggolongkan kita dalam galangan orang-orang yang mempunyai penyakit hati. Marah dikira sebagai salah satu daripada penyakit-penyakit hati yang boleh membahayakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna marah, tuan-tuan? Tanpa perlu definisi, saya rasa tuan-tuan semua sedia maklum marah tu macam mana. Ya, marah tu nak bagi tahu macam mana tak tahu ni. Lawan dia ialah sabar. Tidak sabar akan menjadikan kita marah. Adakah marah itu boleh diasingkan daripada manusia? Tidak boleh. Manusia datang ke muka bumi ini diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk mentadbir bumi. Allah datangkan kepada manusia sekali dengan sifat marah. Dia tak boleh dibuang daripada diri manusia. Sebab tu digelar marah ini sebagai satu sifat yang alami. Maknanya semula jadi. Tidak perlu diajar bagaimana kita nak jadi marah. Tak perlu. Daripada kecil lagi, daripada baby mungkin, kita tak tahu, mungkin daripada baby. Ya, kita boleh tengok pada anak-anak kita. Daripada kecil sehingga ke besar, kecil lagi kita dah tahu. Ni marah lagu ni. Bila kita diusik anak-anak kita, kacau sikit lah. Dia jadi marah. Marah macam mana? Dia boleh menangis, dia boleh membentak, dia boleh baling barang, dia boleh merajuk dengan kita. Itu tanda-tanda kemarahan. Makna tidak perlu diajar. Sebagaimana tidak perlu diajar mungkin cara-cara untuk makan nasi, dia akan pandai sendiri. Begitu juga perasaan marah, tidak perlu diajar, dia akan ada sendiri. Bagaimana timbul perasaan marah? Apabila benda yang kita nak tak dapat. Benda yang kita nak tak dapat. Itu yang pertama sekali kita belajar. Benda yang kita nak tak dapat, maka kita akan marah. Anak-anak marah pada kita bila dia nak benda tak dapat, dia akan marah. Peranan kita ialah bagaimana kita nak mengawal marah anak-anak kita itu. Bila kita dah dewasa, kita dia pandailah kawal sendiri perasaan marah dia. Tapi di waktu kecil, bagaimana kita nak kawal perasaan marah itu? Itulah kita pujuk dia. Kita mungkin benda yang dia nak itu sesuatu benda yang mungkin mudarat, kita gantikan dengan benda lain yang kurang mudarat dia. Nak cerita pasal anak-anak ni, tuan-tuan, tak tahulah, mungkin ada perbezaan cara pendidikan anak-anak berbanding dengan cara kita dulu-dulu dengan cara orang-orang sekarang. Kalau kita tengok dalam media sosial, TikTok mungkin lah, kalau tuan-tuan ada TikTok, malam-malam selalu tengok-tengok. Tapi pilih-pilih lah konten mana yang nak tengok. Jangan duk tengok joget-joget pelik-pelik, yang cari yang ada ilmu. Dalam TikTok pun ada ilmu-ilmu juga. Macam saya, kalau saya malam-malam saya suka sebelum tidur tu, saja-sajalah tengok-tengok TikTok, nak cari, saya suka ambil gambar. Saya suka ambil gambar. Jadi cari ilmu, cara-cara mengambil gambar, angle mana, macam mana nak edit. Itu saya suka yang lagu tu. Jadi kadang-kadang melintas dalam wall kita tu, perbezaan pendidikan anak yang dulu dengan anak yang sekarang. Tapi orang putih ni dia buat dengan cara, bukan secara pendidikan yang formal lah. Dia buat macam video. Dulu anak-anak bila mak ayah minta tolong buang sampah, tolong sapu sampah, anak akan tolong dengan gembiranya. Sapu-sapu sambil menyanyi lah, apa semua dia gambarkan gitu. Kemudian 10 tahun kemudian berbeza cara anak dia. 10 tahun kemudian anak-anak yang baru lahir berbeza cara dia. Anak yang sekarang bila disuruh membentak, tak nak buat. Dengan alasan saya dah mentally didera secara mental sebab mak ayah suruh buat kerja. Saya tak boleh buat, saya kena adu pada cikgu kaunseling saya. Itu beza dia.
Jadi apakah perbezaan yang ketara? Saya rasa gadget ataupun hiburan memainkan peranan penting. Mungkin dulu-dulu tak ada hiburan lain. Dia tahu ialah dengar cakap mak ayah saja. Pendidikan direct daripada mak ayah. Bagaimana cara mak ayah didik, macam itulah anak-anak jadi. Kemudian datang hiburan berbentuk televisyen. Anak-anak dah start tengok televisyen. Ada time-time dia. Dulu masa saya kecil-kecil dulu, televisyen hanya beroperasi pukul 5 kalau tak salah. 5 sampai pukul 10. Rasa saya lah dulu-dulu. Dan pukul 5 tu dia akan start dengan cerita-cerita kartun. Cerita Ultraman lah, Superman kartun, macam-macam, Spiderman, maksud dia start. Kemudian TV tu dia akan lama-lama dia lanjutkan waktu operasi dia daripada tengah hari, kemudian pergi kepada pagi, kemudian dia jadi 24 jam. Ada saja TV. Ada je TV. Dan hiburan tu dah cerita-cerita yang kita minat, budak-budak minat, anak-anak minat, dia dah tak ada timing dah, kita dah lupa, dah tak tahu nak cara nak check. Ada saja waktu-waktu hiburan dia. Kemudian datang yang berbayar. Ada satu channel khas untuk kartun. Sepanjang masa tengok cerita kartun. Itu perubahan-perubahan ketara. Kemudian datang hiburan lain berbentuk telefon. Telefon. Jadi perubahan-perubahan hiburan inilah yang menyebabkan berubah cara anak-anak menerima pendidikan. Jadi sekarang ni kalau anak-anak yang sudah ketagih dengan handphone ni, dia sepanjang masa dia akan minta handphone. Memang tak boleh suruh kerja apa kalau handphone ada di tangan dia. Kalau dah start buka game, start dia buka channel YouTube kartun dia tu, payahlah. Payah. Sampai nak kencing pun ditahan-tahan. Nak kena suruh pergi kencing baru pergi ke tandas. Jadi tuan-tuan dan mata Allah Ta'ala sekalian, bila dia minta benda ni, kita tahu yang ni kalau kita bagi sepanjang masa, dia akan jadi mudarat. Mudarat pada mata dia, mudarat pada perasaan dia, emosi dia, mudarat pada kebolehan bergaulan sosial dia. Jadi kita tahan tak bagi. Bagaimana mengamuk anak-anak kita, mungkin tuan-tuan ada pengalaman. Mengamuk dia tu sampai boleh berguling-guling, bantah, membentak kita. Tapi adakah kita akan bagi terus? Tidak. Kita akan kawal sedikit demi sedikit supaya ketagihan pada benda handphone ni akhirnya hilang. Tapi adakah dengan cara kita melawan arus dia dengan kata drastik? Tak boleh. Itu kebijaksanaan ibu-ibu ayah sekalian, bagaimana nak kawal anak-anak cucu-cucu daripada ketagihan, sekaligus nak kawal kemarahan dia tu yang boleh terhasil secara automatik bila benda dia nak tak dapat. Begitu juga kita, tuan-tuan ibu ayah sekalian, kita dah dewasa ni. Bagaimana kita boleh jadi marah bila kita salah satunya tak dapat benda kita nak lah. Itu boleh menjadikan kita marah. Kita boleh marah apabila kita rasa diri kita dizalimi. Kita boleh rasa marah bila kita rasa diri kita disakiti. Kita boleh rasa marah bila kita rasa hak kita diambil tanpa kebenaran kita. Dan kita boleh rasa marah kalau kita rasa perkara-perkara yang sepatutnya tidak boleh diganggu, dikacau, tetapi diganggu oleh orang lain dan kita rasa marah. Banyak faktor-faktor yang boleh menyebabkan kita marah. Tetapi marah yang bagaimana yang kita nak kenal pasti, yang perlu dikawal, yang tidak boleh dikeluarkan ekspresi dia, marah kita itu, marah mana yang perlu kita buang terus, marah yang mana yang perlu kita kekalkan dalam diri kita, dan marah yang mana yang disifatkan tergolong dalam sifat-sifat yang tercela. Baik tuan-tuan dan mata Allah Ta'ala, pengarang kitab ni kata, yang pertama, ketahuilah bahawa marah itu adalah nyalaan api yang diambil daripada api Allah yang dinyalakan, yang dapat membakar sehingga sampai ke hati. Pengarang kitab kata, ketahuilah asal daripada marah itu ialah daripada api. Api itu merupakan sebahagian daripada ciptaan Allah Ta'ala juga. Api itu, adanya api sebab Allah Ta'ala yang jadikan.
daripada mana datang perasaan marah? Allah jadikan daripada api yang membakar, sifat dia membakar. Dan marah itu, kalau api kita tengok dia boleh bakar sampai hangus, hancur, tinggal debu sahaja, sampah-sampah atau apa sahaja yang dibakar, habis. Begitu juga marah, dia boleh membakar sampai ke hati. Apa jadi kalau marah itu dibiarkan? Dia boleh bakar hati kita sampai rentung. Apa guna benda-benda yang dah rentung? Tak ada guna, tuan-tuan. Tak boleh pakai. Hati kalau dah rentung, tak boleh pakai. Sebagaimana kita lihat kayu, kalau dibakar oleh api, sepatutnya kayu itu kita boleh guna untuk buat macam-macam, buat rumah, kan? Buat jambatan, apa sahaja yang boleh kita gunakan daripada kayu. Tapi bila dibakar api, tak boleh pakai dah, tak berguna lagi, melainkan jadi baja kepada pokok. Tapi hati kalau dah terbakar, tak boleh buat apa kalau dah rentung. Dan barang siapa yang hatinya dikuasai dengan perasaan marah, sesungguhnya hatinya telah bersegera ke saluran syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah makhluk yang diciptakan daripada api. Sesiapa yang telah dikuasai hatinya dengan perasaan marah, pengarang kitab ni kata, maknanya dia telah dilorongkan ke satu lorong syaitan. Sebab apa? Yang dijadikan daripada api selain daripada marah, satu lagi makhluk yang dijadikan daripada api ialah syaitan, iblis. Syaitan dijadikan daripada api. Syaitan daripada api, marah daripada api. Kedua-duanya mempunyai asal kejadian yang sama daripada api. Siapa-siapa yang membiarkan hati dia dikuasai oleh marah, maka dia telah membiarkan hatinya dikuasai oleh syaitan. Bahaya, bahaya berkawan dengan marah ni, sebab seolah-olah dia sudah berkawan dengan syaitan. Dan menahan diri daripada marah berlebihan adalah termasuk daripada perkara penting dalam agama. Menahan diri daripada marah adalah termasuk perkara penting dalam agama. Nabi SAW bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Maksud dia, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang hebat dalam berlawan. Sebaliknya, orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Menahan diri daripada marah adalah perkara yang diambil berat dalam agama. Bukan senang-senang. Bukan kata perkara yang boleh dipandang ringan. Agama menyuruh kita mengawal kemarahan adalah perkara yang penting. Sebab tu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi kata, bukanlah orang yang kuat itu, dia kuat berlawan. Makna bila bergusti dia menang. Bila bersilat dia lah menang. Bila bertumbuk dia lah yang menang. Lalu kita kata, oh ni memang kuat ni. Dulu The Rock lah kuat kan. Sebelum tu apa nama, British Bulldog. Dulu-dululah. Sekarang dah tak tengok dah. Jadi yang pandai bergusti, yang menang itu kita panggil yang kuat. Yang menang bertumbuk kita panggil itu yang paling kuat. Nabi kata tidak. Tidak. Yang kuat Nabi kata ialah orang yang bila marah dia tahan diri dia dan dia berjaya. Itu orang yang kuat. Tapi biasa kita jarang nak bagi pengiktirafan ataupun kata anugerah kepada orang yang paling tahan marah dia. Kita jarang nak ada satu anugerah. Biasa kita buat pertandingan-pertandingan, siapa menang dapat hadiah. Kita buat pertandingan silat ke, siapa menang dapat hadiah. Tapi tak ada pula pertandingan menahan kemarahan. Siapa-siapa yang menang tahan marah ni dapat hadiah. Orang tak buat. Tapi Nabi kata itu orang yang paling kuat. Bila dia marah, dia tahan diri dia sampai dia berjaya dan hilang kemarahan dia. Itulah orang yang paling kuat. Rasa boleh kot kalau kita cadangkan satu acara. Jadi peringkat Kuala Selangor, acara menahan kemarahan. Tapi tak tahulah macam mana nak bagi dia marah tu.
mungkin provokasi tertentu itu marah-marah dia tak marah balik, diam je sampai dia menang. Tapi orang kata pertandingan kurang normal lah. Pertandingan nak bagi orang marah. Tapi tak mustahil tuan-tuan, kalau kat Jepun tu macam-macam pertandingan kalau tengok dalam TV kan. Di negara-negara barat mungkinlah salah satu yang budak-budak kata apa, budak-budak TikTok lah kan, budak-budak sekarang suka buat prank. Tuan-tuan tahu prank maknanya dia buat satu konten, buat video, tapi dia nak uji sama ada orang ni marah ataupun tidak. Ada juga saya rasa. Jadi bila dia saja test, dia buat sesuatu benda yang agak yang kata macam yang kata kalau orang biasa boleh marah, tapi bila orang tu tak marah, dia kata bila orang tu dah start nak berubah muka ataupun orang tu tak marah langsung, relax saja, lalu dia kata saya tengah buat video nak duit RM50, terima kasih. Ataupun dia paling sopan sikit, kami dalam kajian tengah buat bancian berapa orang marah kalau buat lagu ni. Jadi adalah daripada 10 orang 5 orang marah, 5 orang tak marah ke, mungkin adalah budak-budak sekarang ada buat TikTok macam tu kan. Tapi dia kata prank lah kan, prank. Satu keadaan bagus, kita nak tahu bagaimana respon masyarakat terhadap sesuatu situasi. Contoh macam yang sopan-sopan sikit, mungkin dulu-dulu ada orang buat macam satu orang tua bila dia tak cukup duit nak bayar makanan, lalu orang kedai, dia dah pakat dengan orang kedai, orang kedai tu marah kan, kalau tak ada duit jangan datang lah kan, dah lah ambil makanan sedap-sedap pula tu, nasi berani kambing, bila suruh bayar tak ada duit. Nak tengok respon orang dalam restoran. Jadi mungkin ada satu orang ni dia rasa tak baik lah buat macam ni, marah pada orang tua, dia pergi bayar. Rupanya telah dirakamkan dan dia dapatlah hadiah penghargaan daripada penganjur tersebut kan. Satu keadaan bagus, satu keadaan lagi risau-risau, takut orang keliling yang tak faham. Orang yang tahu benda tu direkod tak apa, tapi orang yang tak faham dia takut jadi benda tu sebagai satu perkara yang normal. Marah orang tua ni biasa dah sekarang dia akan tiru, takut jadi orang lain meniru perbuatan yang tak baik. Jadi itu ada pro and con lah, pro and con. Melainkan kalau perkara itu diberitahu awal-awal, ini adalah kajian sahaja. Tapi kalau tengok video-video Mak Saleh ni, lagi teruk dia punya prank. Kalau tak marah rasa bukan orang biasa lah. Kalau kena pada kita kan, bila di buat prank yang memalukan, memalukan, mungkin buat kejar-kejar hantu lah sebagainya tu, kata memang agak memalukan. Kalau tak marah memang teruk lah. Tapi kalau sabar juga mungkin termasuk dalam hadis ni lah, orang yang paling kuat ialah orang yang paling tahan marah dia. Tuan-tuan dari mata Allah Ta'ala sekalian, menahan marah ni sebenarnya merupakan satu jihad, satu perjuangan yang tidak cukup, tidak kurang kuatnya. Tak ramai kadang-kadang kita tengok orang yang boleh tahan marah. Sebab tu kalau bila berjaya menahan marah, dia satu kejayaan yang cukup besar bagi diri seseorang. Mungkin tuan-tuan pernah alami berada dalam situasi tercetusnya perasaan marah. Kita share pengalaman lah kan. Bila tercetus perasaan marah dalam diri kita, sebenarnya pada masa itu kita ada dua pilihan. Satu pilihan, kita rasa seronok melayan kemarahan. Ini best ni. Rasa macam datang satu perasaan, kalau aku layan memang seronok. Dan kita layan sampai kemarahan tu menyebabkan terjadinya pergaduhan, perbalahan. Lebih dahsyat lagi, dia boleh kepada boleh bertumbuk, bergaduh yang melibatkan fizikal, boleh memukul, pakai senjata dan sebagainya. Pada masa itu, kalau kita layan, memang kita rasa seronok. Datang mana perasaan seronok layan marah tu tuan-tuan? Itulah datang daripada syaitan. Syaitan datang bisik pada kita, timbulkan rasa seronok, rasa kita tercabar kalau kita tak melayan kemarahan tersebut.
pada masa yang sama kita ada pilihan. Pilihan sama ada untuk tahan marah kita. Tapi benda tu tak seronok. Pada waktu itu tak seronok langsung. Kita rasa tercabar. Kalau kita tahan marah, tak best. Tapi keseronokan menahan marah itu dia akan datang kemudian. Kalau tuan-tuan pernah berada dalam situasi ini dan kita pernah mengawal kemarahan tersebut, akhirnya bila hilang perasaan marah, barulah tuan-tuan akan rasa datang perasaan seronok. Ada pernah tak rasa gitu? Orang masjid ni semua rasa gitu. Ni muka-muka orang yang banyak sabar ni. Seronok tu datang kemudian selepas hilang perasaan marah. Berbanding dengan melayan perasaan marah, seronok masa layan, tetapi bila hilang marah baru kita sedar dan kita rasa menyesal kemudiannya. Menyesal sebab apa? Satu, kesannya ialah mungkin kesannya kesan yang buruk. Orang tu dah mati kena pukul. Orang tu cedera kena pukul. Satu. Yang kedua, menyesal sebab apa? Masa kita marah tu tuan-tuan, sebenarnya muka kita tu berubah. Muka kita berubah. Berubah jadi apa? Dia tak sampai jadi Incredible Hulk. Tapi muka tu kalau orang tengok muka orang marah, jauh keadaan berbanding muka dia masa dia tak marah. Dan kita rasa menyesal lepas kita marah sebab selama ini kita jaga penampilan kita, kita jaga air muka kita. Orang nampak kita ni memang baik betul. Tapi sekali kita marah dan kita tunjukkan wajah kemarahan kita pada perkara yang tidak patut, orang akan nampak muka kita muka yang dekat-dekat nak sama dengan muka syaitan. Orang marah, muka dia macam lebih kurang sikit lagi, tidak kita kata muka syaitan, tapi hampir-hampir menghampiri kesyaitanan wajahnya tu. Jadi kita menyesal sebab orang dah nampak. Patutnya aib itu kita tutup, tetapi kita dah buka aib tu, orang dah nampak kita. Dan orang nampak kita kelakuan kita bila kita marah, kita tak boleh nak kawal. Orang dah nampak satu aib dan kita menyesal kemudian, selain daripada mungkin kesan-kesan buruk yang berlaku pada orang yang kita marah. Itulah tuan-tuan, bila kita berjaya menahan kemarahan, Nabi kata itulah kuat yang sebenarnya. Orang yang paling kuat, orang yang berjaya tahan kemarahan. Satu motivasi yang Nabi SAW berikan kepada kita supaya kita terus berusaha menahan kemarahan. Nabi SAW sabda lagi, al-ghadabu yusidul iman kama yusidus sabirul asala. Marah itu dapat merosakkan iman sebagaimana cuka itu dapat merosakkan madu. Iman Nabi ibaratkan sebagai madu. Madu sifat dia manis dan memberi ubat kepada peminum dia. Iman juga ada kemanisan dia dan dia memberi ubat kepada orang yang beriman. Tetapi bila dimasukkan setitik cuka, madu tu habis. Saya tak pernah try lagi. Macam mana kalau madu kita titikkan dengan cuka, tapi secara kata lazimnya ataupun secara logiknya madu tu akan rosak. Tak tahu dia jadi masam ke macam mana, tapi tak boleh hilang dia punya khasiat dia. Begitu juga dengan iman, bila dimasukkan dengan marah itu boleh merosakkan iman. Kena hati-hati. Nabi SAW bersabda lagi, ma ghadaba ahadun illa ashfa' ala jahannam. Tidaklah seseorang itu marah melainkan dia hanya mendekatkan dirinya dengan neraka Jahannam. Bila marah, dia tak ada lain dan tak bukan, hanya dia mendekatkan dirinya dengan neraka Jahannam. Seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, apakah perkara yang paling dahsyat? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemurkaan Allah. Lalu lelaki itu tanya lagi, jadi apakah yang dapat menyelamatkan saya daripada kemurkaan Allah? Nabi kata, hendaklah kamu tidak marah. Ada seorang lelaki datang tanya pada Nabi, apa perkara yang paling dahsyat? Tidak ada perkara yang paling dahsyat tuan-tuan sekalian, melainkan Allah murka kepada kita. Tak ada.
Itulah yang paling dahsyat. Sebab bila Allah murka, Allah tak bagi rahmat, Allah tak bagi berkat, dan akhirat nanti Allah akan masukkan ke dalam neraka, tak masuk syurga bagi orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Lalu lelaki ni tanya pada Nabi, bagaimana saya nak elakkan diri saya daripada dimurkai Allah? Nabi kata, hendaklah kamu jangan marah. Itu saja Nabi pesan kat dia. Mungkin jawapan ni sesuai untuk dia, sesuai untuk dia. Tapi boleh kita jadikan iktibar, antara perkara-perkara yang perlu kita hindari ialah marah yang tidak terkawal. Lalu Nabi pesan pada dia, hendaklah kamu jangan marah. Itu je. Lalu lelaki ini mungkin dengan pesanan Rasulullah, dia menahan marah dia, menyebabkan dia menjadi orang yang sabar, dan jauh daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Ada seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, perintahkan aku dengan satu amalan yang aku perlu kurangkan. Berjumpa dengan Rasulullah, tanya Rasulullah, dia minta Rasulullah, Rasulullah, beritahu aku apakah amalan yang aku kena kurangkan. Maknanya mungkin Rasulullah kenal dia dan Rasulullah tahu apa perangai dia. Lalu dia serah diri kepada Rasulullah, pergi jumpa dengan Rasulullah, minta, ya Rasulullah, beritahu aku apa benda yang aku kena kurangkan dalam segala perbuatan aku ni, yang mana aku kena kurangkan. Rasulullah kata, jangan kamu marah, jangan marah. Antara banyak perkara-perkara sifat-sifat yang dimiliki oleh lelaki ini, Nabi kata jangan marah. Itu je. Pengarang kitab sambung lagi, mungkin terakhir kot, bagaimana tidak diambil berat mengenai penyakit marah, sedangkan marah itu boleh membawa kepada penyakit yang zahir, iaitu memukul, mencela, mengumpat, serta penyakit-penyakit batin, iaitu iri hati, hasad, menzahirkan keburukan, gembira dengan musibah yang menimpa orang lain, suka menyebarkan rahsia, membuka keaiban yang terselindung, seronok dengan musibah yang menimpa orang yang dibencinya, serta berduka cita dengan nikmat yang diperolehi oleh orang lain. Pengarang kitab ni kata bagaimana nak kata Islam ni tak ambil berat tentang mengawal kemarahan. Sebab marah ini dia akan berkait dengan sifat-sifat yang lain. Bukan kata marah semata-mata, tak. Bila marah dia akan jadi benda-benda yang lain. Sebab tu Islam, pengarang kitab ni kata, Islam menitik beratkan tentang larangan marah ataupun suruhan supaya kita mengawal kemarahan. Bila marah, dia boleh berkait dengan perbuatan memukul orang. Tak boleh kawal perasaan marah, lalu kita pukul orang. Baru-baru ni, dan udah 3 hari lepas, marah pada mak, anak pukul mak sampai mati. Kat mana tu berlaku? Baru 2-3 hari lepas. Kena tahan dengan polis. Anak perempuan. Dan ditahan bersama suami dia sekali lah, kata terlibat sekali. Apa punca saya pun tak baca berita, tengok tajuknya, Allah teruk benar kata. Mak dah tua, mati dipukul oleh anak dia. Anak yang lahir ni, yang dia sendiri lahirkan, daripada kecil dijaga, diasuh, dididik, lalu bila besar, dewasa, tak dapat apa yang dia nak, bergaduh mungkin, lalu dipukul mak sampai mati. Kalau mak ni tahu, daripada kecil lagi dipukul anak tu sampai mati tu, tak payah aku yang kena bunuh kan, biar dia yang mati. Tapi itu nak gambarkan bahawa bila marah itu tidak dikawal, mak pun boleh dipukul. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak jadi seperti ini. Mak pun dipukul. Dulu sebelum-sebelum ni kita pernah tengok bila bergaduh di jalan raya. Ini tuan-tuan, saya nak pesan tuan-tuan, nak kawal kemarahan, mungkin kita akan bincangkan dalam bab-bab yang seterusnya. Nak kawal kemarahan, kita kena kenal pasti dekat mana kita kelemahan kita, kat mana kemarahan kita tu boleh trigger. Contoh, kita kenal pasti, bila kita bawa kereta, kita jadi cepat marah. Masuk je kereta, pegang steering, muka dah lain, nak start marah.
Orang overtake kita marah. Orang masuk lorong tak bagi signal, kita nak cepat marah, ya. Cepat nak horn orang, cepat nak marah, cepat nak jerit. Orang yang lambat sikit kita nak apa, nak himpit, nak himpit, bagi cepat laju, nak cucuk orang, marah sebab slow. Kita kena pasti dekat mana titik kelemahan kita. Bila kita kenal pasti, kita cuba kawal. Maknanya bila naik kereta, bacalah doa, baca doa, selamatkan perjalanan, berilah kesabaran dan sebagainya. Bila berlaku benda-benda yang boleh menyebabkan kita marah, ingat balik, ini satu ujian yang syaitan datang nak bisik aku supaya aku marah. Berlaku tuan-tuan, bila berlaku satu benda di jalan raya, ada kes pukul, bergaduh. Tuan-tuan mungkin pernah dengar kes bergaduh di Plaza Tol, tak tahu bergebut pasal apa, mungkin daripada awal lagi dah ada berlumba, sampai dekat tol berhenti, bergaduh depan pintu tol. Dua-dua kena tahan polis. Ya. Bergaduh di highway, berhenti kereta tengah-tengah, bergaduh-bergaduh, bawa kereta, himpit orang tu. Orang yang tu ada kat luar, dihimpit, meninggal. Tak tahu meninggal katanya sebab sakit jantung, tapi meninggal dalam keadaan dihimpit oleh kereta tengah divider highway. Ini benda-benda yang kata berlaku sebab kemarahan yang tidak dikawal. Itu pengarang kitab ni kata, kenapa Islam mengambil berat tentang kawalan kemarahan ni? Sebab dia boleh membawa kepada perbuatan fizikal, pukul orang. Dia boleh membawa kepada sebelum pukul, dia jadi kepada penyakit lidah pula, mencela orang, maki orang, mengumpat, penyakit-penyakit yang lain. Pengarang kata dia boleh jadi kepada iri hati, boleh menjadi kepada hasad. Dia boleh zahirkan keburukan orang, marah pada orang ni, dia pergi cerita kat orang tentang keburukan yang orang ni pernah buat, yang sepatutnya keaiban orang patut kita tutup bersama. Orang tutup aib kita, kita tutup aib orang. Tapi sebab marah pada orang ni, dia pergi cerita habis. Dulu masa aku berkawan dengan dia, macam-macam dia kata kat orang ni. Dia buka habis aib orang supaya orang marah pada dia. Bila dah berlaku musibah pada orang ni, dia gembira. Sepatutnya kita berduka dengan musibah orang, marah punya pasal, dia gembira dengan musibah yang melanda orang ni. Sebarkan rahsia, buka aib, seronok dengan musibah orang yang dibencinya, dan dia berduka cita bila orang ni dapat nikmat. Marah punya pasal, patut nikmat yang dapat kita gembira bersama-sama, tetapi marah punya pasal benci, berduka cita dengan nikmatnya orang ni dapat. Oleh itu, setiap satu daripada sifat-sifat buruk ini adalah suatu kebinasaan. Tiap-tiap yang saya sebutkan tadi adalah kebinasaan, dan dia boleh berlaku bila terjadinya kemarahan yang tidak dikawal. Oleh itu tuan-tuan, kawallah kemarahan supaya kita dapat elakkan daripada penyakit-penyakit yang lain. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apakah panduan agama dalam kita mengawal kemarahan? Tidak lain dan tidak bukan ialah contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu ialah contoh terbaik bagaimana kita nak tiru satu orang yang sangat-sangat mengawal kemarahan dia. Adakah Nabi tidak pernah marah? Nabi juga manusia. Nabi juga manusia biasa macam kita. Nabi makan, Nabi minum, Nabi berkahwin, Nabi pergi pasar, dan Nabi ada perasaan-perasaan, emosi sebagai seorang manusia. Tapi adakah Nabi pernah marah satu orang, sahabat ke siapa-siapa? Marah pada orang kafir ke yang tak pernah ikut, yang tidak yang menentang Nabi, sama ada di Mekah ataupun orang-orang kafir munafik Yahudi di Madinah? Adakah Nabi marah dengan cara yang melampau, atau adakah Nabi pernah marah atas sebab-sebab yang berbentuk peribadi? Tuan-tuan dan mata Allah Ta'ala sekalian, Nabi juga manusia biasa, dan Nabi pernah marah. Nabi pernah marah. Cuma marah Nabi SAW adalah dalam perkara-perkara yang melibatkan akidah dan agama sahaja.
Nabi tidak pernah marah dalam hal-hal yang berbentuk peribadi. Ya, hal-hal berbentuk peribadi Nabi tak pernah marah. Yang Nabi marah apabila ia melibatkan hal akidah dan agama. Ada satu kisah sahabat Nabi Usamah bin Zaid, kalau tak salah saya. Nabi pernah marah pada dia. Dalam satu peperangan, Usamah bin Zaid ini pernah bunuh satu orang, dan berita itu sampai kepada Nabi SAW. Nabi tanya dia, betul dia kata dia bunuh? Mafhum cerita lagu tu lah, cerita lagu tu. Dia mengaku dia bunuh. Sedangkan orang yang dia bunuh tu, sebelum dibunuh, orang tu mengucapkan 2 kalimah syahadah depan Usamah. Sebelum dia bunuh, dia tak ada orang tu ditikam ke, orang tu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi dia teruskan bunuh orang tu. Lalu berita tu sampai kepada Nabi. Nabi tanya, betul dia bunuh? Nabi tanya, kenapa kamu bunuh sedangkan dia sudah mengucap 2 kalimah syahadah? Bermakna dia dah jadi orang Muslim. Usamah menjawab, dia kata dia hanya mengucap kerana nak menyelamatkan diri dia daripada dibunuh. Lalu Nabi SAW berubah wajahnya, marah. Dan Nabi kata, lebih kurang maksud dia ialah, lebih kurang, adakah kamu diberi kuasa oleh Allah untuk melihat di dalam hati dia? Tak ada. Usamah tak ada kuasa tu. Siapa-siapa pun tak ada kuasa nak tengok sama ada dalam hati orang tu betul-betul Islam ataupun tidak. Sedangkan Islam cukup sekadar mengucapkan 2 kalimah syahadat, cukup. Dia dah jadi Islam. Mukmin beriman itu lain perkara. Bila dah jadi Islam, maka darah dia terpelihara, kehormatan dia terpelihara, hak-hak dia terpelihara di dalam agama Islam. Dia dah jadi Islam bila mengucap 2 kalimah syahadat, dan dia tak boleh dibunuh. Lalu Nabi marah kepada Usamah, kamu tak ada hak nak bunuh dia sebab dia dah mengucap 2 kalimah syahadat, dan kamu tidak ada bukti nak buktikan bahawa dalam hati dia tidak ada iman. Tak ada, satu orang pun tak boleh tahu. Lalu Nabi berubah dan marah. Tapi Nabi tidak marah secara melampau. Nabi marah menunjuk setakat berubah wajah dia, dan sahabat tahu Nabi sedang marah. Merah muka Nabi sahaja, sahabat tahu Nabi sedang marah. Sebab Nabi tak pernah marah dalam hal-hal yang lain. Bila berubah kejernihan wajah Nabi SAW, sahabat boleh tahu. Putihnya wajah Nabi bila jadi merah, Nabi tengah marah. Nabi tengah marah. Tapi Nabi tidak kata marah secara melampau macam yang kita selalu buat. Nabi macam tu saja marah. Nabi marah untuk menegakkan kebenaran. Sehingga sahabat kata, marahnya Nabi sehingga kebenaran dapat ditegakkan. Selagi tak tertegak kebenaran, Nabi gitulah marah. Mana usaha untuk menegakkan kebenaran, begitulah. Waktu itu sajalah marah Nabi. Bila dah kata terselah kebenaran, maknanya Usamah mengaku dia dah betul, dia salah. Cukup. Setakat itu sahaja. Sebab itulah dalam ada siri-siri peperangan dalam Islam. Sebab puak musyrikin menyerang, maka kena pertahankan. Setakat itu marah. Bila tak ada peperangan, tidak ada marah. Ada dakwah. Dakwah saja ada. Yahudi di Madinah, Nabi tak marah. Duduk sama, kita bersosial, kita berniaga, kita bermuamalat. Tapi Nabi marah bila melibatkan pengkhianatan terhadap agama Islam. Bila Yahudi buat komplot dengan musyrikin untuk sama-sama menyerang Madinah, Nabi marah. Dan Nabi arahkan berjalan terus ke kaum Yahudi, Bani Quraizah, tak salah saya. Terus berjalan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Waktu berjalan sebelum masuk asar, Nabi kata jangan berhenti sampai kita ke perkampungan Quraizah. Terus berjalan. Dalam perjalanan masuk waktu solat asar, sahabat berbeza pendapat. Kita nak solat ke nak terus perjalanan? Ada yang kata kena solat dulu, dah masuk waktu. Tapi Nabi berjalan terus. Sebab tentera Islam ramai, panjang,
Ataupun ada terpisah-pisah mungkin sebab berjalan, tak semuanya naik kuda, tak semuanya naik kenderaan, ada yang berjalan kaki. Jadi ada sahabat-sahabat pisah jauh sikit. Jadi berlaku perbezaan pendapat, nak sembahyang asar dulu ke nak terus perjalanan ikut yang Nabi suruh. Jangan berhenti sampai kepada perkampungan sana. Ada sahabat yang ikut terus, kata Nabi kata jangan berhenti lah. Jangan berhenti, ikut zahir yang Nabi suruh. Ada sahabat kata, Nabi kata jangan berhenti, tak bermaksud tak boleh berhenti solat. Solatlah dulu. Jadi ada setengah sahabat yang solat, ada setengah sahabat meneruskan perjalanan. Lalu bila sampai ke sana, di perkampungan sana, dia adu kepada Rasulullah. Rasulullah kata, dua-dua betul. Dua-dua masa tu sahabat berijtihad. Dua-duanya betul, tak salah. Yang sembahyang asar pun betul, yang ikut arahan Nabi jangan berhenti pun betul. Dan qada dalam bila sampai sana baru qada solat asar. Jadi nak bagi tahu marah Nabi SAW terhadap sesuatu perkara hanya kerana melibatkan agama. Pernah Yahudi diberitakan bahawa, pernah satu orang Badui, diceritakan tarik baju Nabi SAW. Orang Arab Badui ni dia kurang adab sikit lah. Dia tidak kata mempunyai budi bahasa ataupun kesopanan sebagaimana orang-orang bandar. Dia kasar. Cara nak panggil Nabi pun cara yang kasar. Jadi nak panggil Nabi SAW, dia tarik baju Nabi sampai Sayyidina Umar yang ada sebelah kata, Nabi arahkan aku pancung terus orang ni. Kalau ikutkan kita tuan-tuan, orang tarik baju kita gitu sampai nak mungkin hampir terkoyak, atau mungkin kita hampir jatuh semata-mata nak tanya soalan je. Nak tanya soalan. Rasa kita bagi penampar dulu sebelum kita jawab soalan. Pas satu kali, lain kali jangan buat gini. Okey, apa benda nak tanya? Tapi Nabi tidak lagu tu. Benda-benda berbentuk peribadi Nabi tak pernah marah. Arab Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, masa Nabi SAW solat di Kaabah, diletakkan segala najis letak atas badan Nabi SAW. Nabi SAW tak sikit pun marah, sebab dia menganggap benda tu benda berbentuk peribadi. Siapa yang marah? Siti Fatimah, anak anda Nabi, yang marah pada orang-orang kafir. Orang lain yang marah pada orang kafir. Nabi SAW tak marah, sebab benda itu berbentuk peribadi. Jadi tuan-tuan sekalian, boleh tak kalau kita marah mengikut apa yang Nabi SAW tunjukkan? Perasaan marah tidak boleh dihilangkan daripada kita. Kena ada perasaan marah, cuma perlu dikawal. Bila kita nak kena marah? Bila hak kita dicabuli, bila kita dizalimi, bila lebih-lebih lagi melibatkan agama kita, diperkecil-kecilkan, maruah agama kita dipertikaikan, Nabi SAW dihina, maka kita boleh marah, tapi dalam marah yang sesuai. Kalau sekarang ni nak marah pergi berperang, tak ada lah kan, sebab tak ada peperangan. Jadi setakat cukup kita marah dengan, kalau kata kena pergi demo di kedutaan, pergi tunjukkan kemarahan kita. Tapi dalam keadaan yang terkawal, tidak merosakkan harta benda dan sebagainya. Marah boleh secara penulisan, tulis surat, komen dalam media sosial dan sebagainya, tapi dalam bahasa yang terkawal, tidak kata maki, hamun dan sebagainya. Dalam marah kena ada dakwah, dalam marah perlu kena ada dakwah. Mudah-mudahan dengan dakwah yang secara begitu dapat melembutkan hati orang-orang yang lain yang mungkin menjadi kemarahan pada kita. Tuan-tuan dan mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, rasanya cukup sekadar itu. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, cacat celah daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang diperkongsikan pada pagi ini memberi manfaat pada tuan-tuan sekalian, juga kepada diri saya. Dan akhir pesanan, kawallah kemarahan kita. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam kalangan orang-orang yang mempunyai penyakit hati yang tercela kerana perasaan marah ini. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.